Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sambungan kita pada muka surat tak sama. Muka surat tak sama. Ya. Yang ni cetakan lama, itu cetakan baru. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita dah baca sampai yang kedua tu kan. Hari ni kita baca yang ketiga pula. Ibadah iyyaka na'budu. Ibadah yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah ibadah dalam erti yang luas, termasuk di dalamnya solat. Disebut solat sebab solat tu yang pertama lah kan. Selepas mengucap dua kalimah syahadah tu solat lah kan, imaduddin kan, solat tadi. Nazar ni kita bernazar lah. Contohnya hari ni aku bernazar nak puasa sunat. Hak sunat tu jadi wajib lah sebab dia dah bernazar dah kan. Aku tahu ni aku bernazar nak buat korban kibas. Dia kena cari kibas kan, benda tu asalnya kita kata kalau dalam satu mazhab dia kata sunat yang muakkad. Kalau mazhab Abu Hanifah dia kata wajib, dan yang rajahnya adalah wajib bagi mereka yang berkemampuan. Korban dekat ni kan, wajib bagi orang yang berkemampuan. Nabi kita siapa yang mampu dia tak berkorban juga, jangan dia hampiri musalla kami, jangan dia menghampiri musalla kami untuk solat Id. Itu dia. Nazar, menyembelih haiwan korban. Sembelih haiwan korban. Jadi sembelih tu kerana Allah Ta'ala kan, macam kita menyembelih korban lah, hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk siapa-siapa kan. Jadi maknanya tidak sampai kepada Allah Ta'ala darah dan dagingnya, tapi takwa daripada kalangan kita itu yang akan sampai kepada Allah. Juga doa. Doa akan, maknanya doa ni adalah ibadah. Dan Nabi SAW beritahu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ataupun hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah menyebut bahawa ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis itu dhaif kerana padanya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Dia ni su'ul hifzi, hafalan dia tak elok lah. Dan jadi makna dia sahih. Hadis itu dhaif, matan dia dhaif tapi makna dia sahih. Doa adalah otak ibadat. Hadis itu matan dia dhaif tapi makna dia sahih. Baik, doa yang sahihnya mata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Baik. Sebagaimana salat adalah ibadat yang tidak boleh ditujukan kepada Rasul ataupun wali. Ya Rasulullah tolonglah, ya Rasulullah tolonglah, apa semua kan. Perkataan khitab yang digunakan dengan nida, ya tadi maknanya adalah untuk orang yang ada di hadapan kita, yang mendengar seruan dan panggilan kita. Tapi kita dengar masyarakat kita selalu guna ya Rasulullah. Kenapa kata ya Rasulullah? Katalah ya Allah. Nah, selalu kita dengar ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah dah wafat dah. Yang sampai kepadanya selawat kita sampai tu kan? Selawat kita sampai. Adapun kita seru dia, ya Rasulullah. Ini salah. Jadi orang tak menjaga lafaz dan perkataan dia kan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabiyyun jalilun, faqih min fuqaha'is sahabah. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dulu kami masa Nabi SAW masih hidup, kami kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Nabi SAW wafat, kami kata assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan? Di mananya itu faham para sahabat radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud dia kata macam tu, tidak menyanggahi perkataannya oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi maknanya diam mereka itu adalah pengiktirafan bagi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia tidak boleh ditujukan ibadat kepada Rasul ataupun kepada wali. Kan? Jadi maknanya hari ini kita dengar ada perkataan-perkataan, kalimah-kalimah nasyid, kan? Yang dilaungkan, nasyid-nasyid yang orang kita tak faham bahasa Arab, tapi dia sedap dengar. Dia kata kalau dengar ni aku rasa lapang jiwa, masalah jiwa hang ada masalah lah tu. Orang dengar Al-Quran baru jiwa kita rasa lapang, kan, rasa seronok, rasa tenang. Tapi dia bila dengar nasyid baru dia rasa aku rasa lega hari ni. Kan, serabut-serabut kepala habis hilang. Maknanya jiwa hang ada masalah. Kan? Itu dia maksud dia. Begitu. Jadi Al-Quran itulah penenang kita, ubat kita kan Al-Quran tadi. Demikian pula halnya dengan doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata-mata. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan. Katakanlah Muhammad SAW, hanya saja ad'u, innama adatu hasrin. Adatu hasrin maknanya hanya itu saja, tak lain tak ada. Okay? Hanya sesungguhnya, hanya sahaja aku doa, aku minta kepada Tuhanku, wala usyriku bihi ahadan, aku tidak menyekutukan dengannya suatu pun. Maksudnya kita minta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, da'watu dhinnun. Doa dhinnun. An-nun ni ikan paus tu. Ikan nun. Ikan nun. Ikan nun. Yalah titik satu tu nun lah kan. Macam sampan titik satu, ada seorang naik sampan, ada nun. Kan? Iz da'a biha, ketika dia berdoa dengannya, wa huwa fi batnil hut, dia di dalam perut ikan paus tadi kan, al-hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimun, tidak ada seorang lelaki muslim pun. Masuklah wanita sekali lah, babu taglib. Sebut lelaki masuk sekali wanita. Kalau sebut wanita, lelaki tak masuk lah kan, hatta pondan pun tak masuk. Pondan ni asal dia lelaki kan. Itu dia. Jadi mana lam yad'u biha rajulun muslimun, tidak ada seorang lelaki muslim pun, tidak seorang muslim pun yang berdoa dengannya, bertawassul dengan doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allahumma ighfirli, kan, Allahumma sahil uli umuri. Tak boleh barat Melayu pun tak apa, Jawa apa pun tak apa, tak kisah, tak ada masalah apa kan. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala tadi. Tapi yang aula, afdalnya, dan doa yang warid, lafaz dan kalimat yang datang daripada Nabi SAW lah. Kalau kita mampu, tak mampu dengan apa bahasa pun, insya-Allah. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Tidak ada seorang yang berdoa dengan doa ini fi syai'in qad, pada suatu perkara pun, tak kisahlah perkara apa pun, illa istajaballahu lahu, melainkan Allah akan memperkenankan permintaannya. Nampak tak? Ya Allah akan perkenankan berdoa kita kalau kita minta dengan berdoa tadi. Bertawasul dengan doa ni tak ada masalah apa, bertawasul dengan doa tadi kan. Sebut doa ni, mintalah apa yang kita nak.
Tiba-tiba kita minta, contohnya, ya Allah aku nak kahwin dengan si fulanah binti si fulanah. Tiba-tiba kahwin dengan orang lain. Pasal apa? Tak jadi macam lain ustaz, doa macam lain jadi macam lain. Maknanya makbul doa kamu tu. Pasal apa pula makbul doa tu? Saya minta lain jadi lain. Maknanya Allah bagi yang terbaik daripada apa yang kamu minta. Ingat tak apa yang saya beritahu dulu? Kan 3 benda tu kan, 3 perkara tu yang terbaik apa yang kita minta. Kemudian apa lagi? Sama ada Allah simpan untuk di alam barzakh, kan? Atau Allah hindarkan kita daripada kecelakaan tadi kan. Yang mana doa kita sentiasa makbul insya-Allah. Allah dah kata ud'uni astajib lakum. Minta aku akan perkenankan permintaan kamu. Kita ni biarlah hidup kita daripada terbit matahari sampai terbit matahari, kita ni sentiasa dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kalau terbit matahari sampai terbit matahari itu tak pernah betul sangat sebab tidur tadi kan. Tidur kita tak sedar dah. Mana sampai kita tidurlah kan, sampai kita bangun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kerja buat kita. Dalam segala kerja Nabi ajak kita supaya kita minta doa kepada Allah Taala tadi minta. Kan? Jadi di antara jawami'ul kalim, doa yang jawami' diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala dan dalam kitab sunan yang lain Nabi ajar kita berdoa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa makna tu Ustaz? Ya Allah, aku minta kepada Engkau daripada segala kebaikan, cepatnya dan lambatnya, yang aku tahu dan yang aku tak tahu. Jawami'ul kalim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk jumpa Nabi sallallahu, dia baca suatu benda, satu doa Nabi macam tak apa nak suka, Nabi kata baca Jawami'ul kalim. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ni di tengah sembahyang dia dengar Nabi cakap dengan Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar bapa dia tadi, habis sembahyang dia pun jumpa, ya Rasulullah apa doa yang tadi Jawami'ul kalim tu apa dia? Nabi kata, Allah, doa, bacalah doa ni. Nabi kata, bacalah doa ni. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka an 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma a'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Itu doa kita cuba hafal. Kita cuba ajar anak-anak kita hafal doa ni. Ini senjata kekuatan kita. Inilah dia kita panggil power, kekuatan tadi kan, doa. Orang beriman tadi kekuatan dia ada pada doa. Walaupun orang tu dia kecil kemetot, tapi dia jiwa dia kuat. Jiwa dia masya-Allah hebat. Dia tak takut apa. Yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hidup dia penuh dengan doa tadi. Minta semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu minta jadi kebal. Tak perlu benda tu semua. Kalau kebal bila nak syahid? Kan? Tu dia. Jadi macam tu doa. Jadi kita minta sentiasa kita buka belajar hafal buku-buku doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan. Insya-Allah berkat hidup kita, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita insya-Allah taala. Cuba. Tak, insya-Allah boleh hafal. Kan boleh, bukan payah pun. Doa Jawami'ul kalim, doa kita minta semua kebaikan dan minta jauh daripada segala kejahatan. Saya tulis. Nak suruh Ustaz tulis ke? Tulis. Tak apa, insya-Allah taala minggu depan kalau panjang umur Ustaz tulis, Ustaz photostat sekali dengan makna. Insya-Allah. Agaklah siapa tak mari tak dapat. Itu dia. Tapi hari ni pasal apa jadi ramai sangat? Sekolah sana cuti, sekolah pula kelas sana cuti kot. Oh tu kah? Oh tu yang tengok kan. Biasalah pasang surut ni kan. Kadang-kadang laut pun macam tu, kadang-kadang dia pasang, kadang-kadang dia surut. Tambah kita ni bukan laut kan. Kita ni orang. Tu dah kita ke laut. Ke laut boleh balik tak apa, jangan tak boleh balik, tak boleh balik buat kulhu tentulah. Tu.
Baik. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nabi SAW bersabda, doa tadi, kisah doa ni panjanglah, ketika Abdullah bin Abbas, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, hadis Abdullah bin Abbas, budak kecil kan, dia duduk di belakang Nabi SAW, kuntu khalfan Nabi SAW, naik tunggang kenderaan di belakang Nabi SAW kan. Faqa yauman, satu hari dia kata, Nabi kata, ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Hai budak, hai anak kecil, sepupu dia kan, sepupu dia budak kecil. Inni uallimuka kalimatin, aku nak ajar engkau dengan beberapa perkataan yang bermanfaat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dr. Ain Al-Qarni, dia ada tulis buku apa nama, Ihfazillah yahfazka tadi kan, jagalah Allah menjagamu. Buku tu masya-Allah cantik, perbahasan dia masya-Allah. Ada juga dalam bahasa Indonesia, ya kan, dalam bahasa Indonesia terjemahan dia, jagalah Allah, tajuk dia, Allah menjagamu. Dia ambil dari hadis ni lah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapan engkau. Apa maksud dia? Pertolongan Allah, bantuan Allah sentiasa bersama dengan engkau. I'lam, Nabi kata, i'lam, Nabi kata, wa idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta, mintalah pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billahi, bila engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasa law ijtama'u, ketahuilah sekiranya manusia ni seluruhnya, annal ummata, kalau umat ni seluruhnya, ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka berkumpul bersatu semua umat di atas muka bumi ini untuk memberi mudarat kepada engkau dengan suatu pun, lan yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan mampu memberi mudarat kepada engkau dengan sesuatu pun, illa ma qad katabahu Allahu lak, melainkan dengan apa yang Allah telah tuliskan takdir untuk engkau tadi. Apa yang menimpa engkau, itulah yang menimpa engkau. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau mereka berkumpul, yakni umat semua tadi, manusia tadi, ala an yanfa'uka bi syai'in, nak beri manfaat kepada engkau dengan suatu benda, la yanfa'uka, mereka tidak mampu untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu pun, melainkan dengan apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan untuk kamu. Nabi kata, juffatil aqlam wa rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, pena sudah diangkat, Lauhul Mahfuz dakwat sudah kering, takdir telah pun tertulis. Macam tu. Wa idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Al-Haythami, orang yang berlainan. Al-Haythami dia wafat pada tahun 707. Al-Haythami dia wafat pada 975. Lain-lain orang, kan? Al-Haythami telah memberikan penjelasan terhadap makna hadis ini secara ringkas. Penjelasan tersebut sebagai berikut. Makna hadis ni secara ringkas dia, kata Syekh Jamil Zainul, jika engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang pun kuasa melakukannya selain Allah. Itu dia, kan? Seperti menyembuhkan penyakit, kan? Sembuhkan penyakit. Nah tu, kita ni selalu kita dengar, kadang-kadang, katalah saya orang kampung, saya sebut orang kampung lah. Orang kampung ni kadang-kadang bila sakit sikit, nak pergi mana makcik tu? Nak pergi minta kat ustaz tu, Ustaz. Minta apa makcik? Nak pergi minta kat tu. Cuba pergi minta kat palung tu, cuba pergi minta. La ilaha illallah, kan? Wahdahu la syarikalah, kan? Macam tu pergi minta. Mungkin minta doa kot, kan? Makcik dah pandai doa, makcik seorang lah doanya, minta, kan, pada Allah Ta'ala di kesunyian malam, kan? Pada waktu subuh tadi, sebelum subuh ke, seorang-seorang, kan? Jadi maknanya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, bila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku, kan? Dia yang menyembuhkan aku.
Kita maknanya kita berdoa, kita sendiri berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita bertawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup yang di hadapan kita, tak ada masalah apa. Tapi kita sendiri tu kena ubat penyakit dalam diri kita. Kerana penyakit tu dalam diri kita. Kita yang kena berdoa, berikhtiar minta kepada Allah Taala tadi kan. Dia yang akan menyembuhkan kita, insya-Allah Taala. Kan itu dia. Inilah dia maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kena faham betul kan. Sebab tu nota 5 muka surat ni insya-Allah akan menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab dia Madarijus Salikin, dia buat cerita, bukan dia buat cerita, dia tulis dengan tulisan yang sangat panjang lebar berkenaan dengan manzilatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat hebat penjelasan dia. Masya-Allah taala. Nak terjemah pun susah. Kan? Itu firman Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ayat pendek makna dia sangat luas. Kalaulah Allah Ta'ala timpakan kepada engkau dengan satu mudarat, bidurrin, dengan satu mudarat, fala kashifa lahu, tiada siapa yang akan dapat menghilangkan mudarat itu illa hu, kecuali Dia sahaja yang dapat menghilangkan mudarat itu. Maka kita bangun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunduk dan sujud, menghina dan merendahkan diri di hadapan Allah Taala, meluahkan segala perasaan kita, permintaan kita tadi kepada Dia. Maka dia Maha mendengar, dan Allah Taala tadi Maha gembira. Lallahu yafrahu bi taubati 'abdihi. Allah sangat gembira, sifat gembira bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gembira kita ni menghinakan diri kita depan Dia. Tunduk sujud kepada Allah Ta'ala, hinakan diri kita di hadapan Dia. Kita minta apa yang kita nak minta, maka Allah akan makbulkan, diperkenankan permintaan kita tadi. Dia gembira, dia malu nak tolak tangan kita tadi kosong, patah balik ke belakang. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat macam tu. Di mana ayat Quran bila kita baca, kita menghayati dia, kita tadabbur dia, maknanya ada kekuatan di situ. Ada kekuatan. Walaupun kita tengok di rumah kita makanan tak cukup, pakaian kita tak apa cukup, tapi alhamdulillah kita di Malaysia ni mungkin ramai orang mati kerana banyak makan. Kan? Tapi kan sebelah Somalia sana kan, macam kita kata tak cukup makan, tak cukup air, tak cukup kan. Tapi kita Allah Taala bagi nikmat yang barangkali kita sangka itu satu nikmat, tapi setelah selesai tempoh nikmat itu, rupanya dia bukan nikmat tapi dia niqmah. Kan takut jadi macam tu. Niqmah ni adalah maknanya istidraj. Allah bagi dekat kita sehingga kita lupa kan. Kita lupa, kita lalai apa semua, kita buat derhaka maksiat kepada Allah Taala kan. Allah bagi nikmat kepada orang yang senang lenang tadi. Akhirnya Allah Taala timpakan siksaan dan balasannya kan, ajilatan, kan, secara bersegera sebelum siksaan pada hari kiamat besok. Itulah dia. Dia macam tu. Yang kedua, barang siapa menginginkan hujah, maka cukup baginya Al-Quran. Al-Quran cukuplah dia tu sebagai hujah untuk kita. Sebab tu Nabi suruh kita baca Al-Quran, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, iqra'u Zahrawaini. Bacalah Az-Zahrawaini, iaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Kerana kedua-duanya akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kan? Di hari kiamat besok, hari kebangkitan besok, Al-Quran, terutamanya Al-Baqarah dan Al Imran akan datang jadi peguam bela untuk kita. Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bantu kita dalam keadaan yang tak boleh nak cerita ketakutan dia yang macam mana tadi kan. Tak boleh nak bayang lah. Itu. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukup baginya Allah. Allah Ta'ala saja penolong kita. Itu dia. Saya dengar tip dululah, apa nama lama dah. Sampai sekarang pun ada lagi. Kalau siapa boleh bahasa Arab, cuba buka dalam internet, YouTube, Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni, MP3 lah. Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni ni tak suka orang rakam dia. Dia tak suka orang ambil gambar dia, tak suka orang ambil video dia. Dia kalau ceramah dia, kalau buka dalam YouTube tu, dia hanya keluar gambar-gambar ya, gambar dia tak ada lah. Dia cerita dalam dia punya tajuk apa nama, Hakadha 'allamatnil hayat. Hakadha 'allamatnil hayat ni satu, bagi saya satu muhadarah, ceramah dia yang begitu maknanya
mengetuk jiwa kita tadi, menyentuh jiwa kita tadi kan, dalam bahasa Arab dengan penggunaan bahasa yang teramat indah. Puak kabilah Al-Qarni ni, puak kabilah Al-Qarni, Dr. Aid Al-Qarni, Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni, yang saya sebut ni Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni, ya kan? Dia ada satu muhadarah dia lama, saya dengar tu pun tahun 90-an saya dengar, tapi sampai sekarang dah ada dibubuh dalam internet tu kan. Tajuk dia hakadha 'allamatni al-hayat. Siapa boleh faham bahasa Arab dengar tu. Dalam tu dia cerita kisah-kisah laut mari, kisah-kisah orang yang bertaubat, kisah-kisah orang yang soleh, kisah-kisah orang yang taleh. Dia sebut satu kisah, saya lupa nama orang yang soleh tu. Orang ni dia ditangkap oleh penguasa, maka diletakkan dia dalam kurungan bersama dengan singa yang tak makan selama 3 hari 3 malam. Tak makan singa 3 hari 3 malam tadi. Ini kata cerita Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni, ya kan? Jadi maknanya orang tadi diletakkan dalam kurungan tu di khalayak. Orang pakat tengok. Bila dimasukkan ke dalam kurungan tadi, dia duduklah maknanya. Datang singa yang 3 hari 3 malam tidak makan, mari duk cium dia. Cium dia. Kan? Duk hidu habis badan dia. Kan? Maka puak-puak yang haduk kurung dia tengok jadi terkejut, jadi kan? Jadi terkejut lah macam tu kan. Hebatnya orang ni. Sebab contoh sekali, singa yang 3 hari 3 malam tak makan tu rupa dia macam mana? Kan? Punyalah lapar, dia hidu kawan tu, dia pergi macam tu saja. Duduk satu sudut. Maka orang setelah dibebaskan, orang tanya dia, saya tak ingatlah nama dia siapa. Apa yang kamu fikir tadi? Apa yang kamu fikir ketika, apa yang kamu baca, apa yang kamu fikir ketika singa tadi datang menghidu kamu? Dia kata, aku duk fikir adakah air liur singa ni membatalkan wuduk aku ataupun tidak. Tu yang dia fikir. Adakah air liur singa tadi akan membatalkan wuduk aku ataupun tidak? Sedangkan aku sedang muttasil billah, aku sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tadi kan, berdoa, hidup dia penuh dengan doa tadi, mengharapkan. Jadi memang cukup Allah Ta'ala tu saja pelindung bagi kita. Itu tawakal yang sebenarnya. Tawakal orang yang cukup hebat tadi kan. Jadi maknanya makin tinggi ilmu seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, makin kuat iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah segala ombak yang besar mana pun dia tak heran. Macam kisah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu kan, ketika nak dibunuh oleh Hajjaj kata, aku nak bunuh hang nak mati dengan apa, pilih lah. Dia kata, hang bunuh dengan apa pun. Dengan apa yang hang bunuh tu, aku tu, besok Allah Ta'ala akan siksa hang dengan benda tu lah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, kan? Maka buatlah dengan apa pun. Maka ketika nak dibunuh, hadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dia kata, wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Palingkan dia daripada arah kiblat. Dia kata, fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Sembamkan dia ke bumi. Dia kata, daripada bumi tanah kami ciptakan kamu, dan kepada bumi kami akan kembalikan kamu. Macam tu, tak takut lagi dah. Sebab apa? Kerana dia dah tahu Allah Ta'ala itulah dia sahaja pelindung dia. Jadi makin tinggi ilmu seseorang itu, maka makin kuat dan dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muqarrabun tadi kan. Jadi kita nak tuntut ilmu tu, tuntut ilmu banyak-banyak tadi kan, dengan bacaan kita, dengan mendengarnya kita tadi, ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, supaya apa? Semakin dekat dan kuatnya kita, pegangan kita kepada, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita datang ke majlis ilmu, nak duduk. Kadang-kadang kita fikir balik kan, buat apa nak buat? Buang masa, buang duit tol, minyak apa semua, nak datang daripada tempat sekian-sekian, nak pergi duduk dalam majlis sekian-sekian apa semua kan, fikir macam tu kan. Tapi kerana iman tadi yang mendorong kita, ilmu dan iman yang mendorong kita ke arah nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, ilmu. Sebab tu Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang sangat takutkan Allah Ta'ala tadi daripada kalangan hambanya adalah orang yang banyak ilmu. Lagi banyak ilmu kita, lagi takut kita kepada Allah Ta'ala, lagi dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu keadaannya. Jadi kita ni sentiasa dalam keadaan menuntut ilmu, belajar,
Supaya apa? Lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Baik. Barang siapa merasa belum cukup dengan hal-hal tersebut, tak cukup Al-Quran sebagai penolong, hujah untuk dia, Allah sebagai penolong dia, kematian sebagai penasihat dia, tak cukup, maka kalau tak cukup dengan hal tersebut, maka cukuplah neraka baginya. Wal'iyadzubillahi min zalik. Nanti dia baca doa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka, dan perkara-perkara yang mendekatkan aku kepada neraka daripada perkataan dan amalan. Mintalah doa macam tu. Firman Allah Ta'ala, alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Allah Ta'ala tu dah cukup dah bagi kita kalau kita mengetahui. Kan? Ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui bahawa bukankah Allah cukup untuk melindungi melindungi hamba-hambanya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani berkata, mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain dia. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selain dia. Celakalah engkau dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di akhirat. Itu dia. Jika engkau menentangnya di dunia, berpaling daripadanya, mengadap, meminta dan menyembah kepada makhluknya. Jadi dengan apa kita nak jumpa Allah Ta'ala di akhirat besok, kan? Kalau kita ni berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyekutukannya, engkau keluhkan hajat-hajatmu kepada mereka. Jadi kita segala kesusahan kita pergi luar dekat kawan-kawan kita, dia nak boleh bagi apa? Kan kita pergi luar pada orang tu, kan dia nak boleh bagi apa? Cuba kita berwuduk dengan wuduk yang baik, wuduk yang elok yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kan? Berwuduk dengan baik. Kemudian kita bangun 2 rakaat tadi. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, setelah kita membaca doa istiftah, baca surah Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Dan hanya kepada Engkau kami beristi'anah, memohon pertolongan. Bertawassul dengan ayat itu untuk meminta sesuatu yang kita ingini. Maka Allah Ta'ala akan kurniakan hajat dan permintaan kita, insya-Allah Ta'ala. Itu dia. Baik. Singkirkanlah perantara antara dirimu dengan Allah, kerana ketergantunganmu kepada perantara itu suatu kepandiran, suatu kebodohan. Itu dia. Kita luahkan pada manusia, dia nak boleh buat apa? Jangan lagi, maknanya kita pun menambahkan dia tak seronok pada diri dia. Dia pun rasa nak menyusahkan aku, Pak. Dia pun melarikan diri dia, menjauhkan diri daripada kita. Kita ni cuba cerita dekat orang, aku ni tak apa ada duit lah. Dia pun dengar lain macam lah, kan? Aku ni tak apa ada duit lah, kan? Jadi kawan hak sebelah dengar, nak pinjam duit bah. Mentang-mentang aku baru boleh APF, cukup 55 tahun. Dia tahu hari jadi aku kan sekarang dalam tu kan, bagi tahu hari jadi kawan kita umur sekian-sekian. Dia pun bercerita. Jadi kawan tu pun semakin tak seronok dan cuba menjauhkan diri daripada kita, kan. Kita pun dah heran. Pasal apa dia ni tak berkat, telefon pun tak pernah angkat, SMS tak pernah jawab, kan? Macam-macam alasan. Rupanya kita pergi cerita masalah kita kat dia. Dia tu duk rasa kita ni nak pergi minta tolong dia. Kan? Jadi kawan pun semakin jauh dengan kita, kan. Cuba kita terus cerita apa dekat dia. Biasa aja. Dia tanya macam mana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah ala kulli hal. Kan? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam apa keadaan pun. Kan? Macam tu sekali, kan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum contoh yang terbaik untuk kita. Dia ni tak ada makanan di rumah dia. Ataupun makanan tu untuk cukup untuk anak-anak dia, kan. Nabi kita ni ada orang baru masuk Islam ni, siapa nak ambil dia jadi tetamu, pakat berebut nak ambil tetamu tadi, padahal bukan ada apa ada rumah. Bukan dia tahu di rumah dia ada makanan ataupun tidak. Balik-balik rumah tanya rumah ada makan, tak ada untuk malam ni. Macam tu sekali, kan, masak bagi tetamu tadi makan. Macam-macam, kan, cerita dia. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tadi macam tu, hebat depa tadi. Itu dia, sebab tu Allah pilih, kan? Allah pilih hati para hamba tadi, kan? Maka Allah tahu hati para sahabat adalah hati yang terbaik.
Kan? Maka Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat itu. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Jangan bersama makhluk. Maksudnya bersama Allah dengan berdoa kepadanya tanpa perantaraan melalui makhluknya. Sebab itu dalam satu hadis kan Nabi kata, yadkhulul jannah kan? Min ummati 70,000 min 70,000 atau kama qala sallam 70,000 orang yang akan masuk syurga daripada umat Nabi sallam, kan 70,000 orang bighairi hisabin wala azab, akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maknanya allazina la yatatayyarun, allazina la yaktawun, orang yang tidak berubat dengan besi panas, benda-benda yang panas, besi kan. Alladzina la yaktawun wa la yatatayyarun, dan tidak daripada tatayyur. Tatayyur tengok burung lalu, oh ni ada alamat tak baik, ni ada alamat ni. Kan? Wala yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ni hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Dia Uqasyah tadi minta Uqasyah, ya Rasulullah, kan, doalah pada Allah supaya saya termasuk di kalangan mereka. Kan? Nabi kata anta minhum, kamu daripada kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Seorang lagi panggil Rasulullah, doakan saya juga. Nabi kata sabaqaka sabaqaka biha Uqasyah kama qala sallam, dan Uqasyah telah mendahului engkau, macam tu. Kan? Di antara doa jadi kita ni tak tahu kan, siapa tahu? Tak tahu. Jadi masih ada harapan. Kalau kita tak tahu tu kalau kita tahu tu tak ada harapan lah, tapi kita tak tahu kan. Masih ada harapan lah maksud dia. Ya Allah, boleh minta pada Allah Ta'ala kan? Boleh. Tiba-tiba bukan daripada kalangan 70,000 orang tu, daripada kalangan lain. Pokoknya daripada 7 golongan yang Allah lindung mereka pada hari mahsyar kan. Sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita tak jadi pemimpin, mungkin ada lagi nombor 2. Kan? Apa dia lagi? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ini mungkin kot seorang pemuda yang dia ni beribadat kepada Allah Ta'ala daripada awal-awal lagi dia dah beribadat sampailah waktu senja dia. Kan? Ada lagi? Apa lagi? Rajulun da'anhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang diajak berzina oleh wanita cantik, kaya dan sebagainya, supaya berzina, dia kata aku takut pada Allah. Kan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Lepas tu kami perempuan tak ada, Ustaz. Ada insya-Allah bahagian masing-masing. Kan? Kita ni ada bahagian masing-masing, insya-Allah kan. Jadi kita niat nak benda tu, Allah Taala ni dia Maha mengetahui, dan dia ni bukan kedekut. Dia suruh kita minta pula. Kalau kita tak minta dekat dia marah pula. Dia tak suka kalau kita tak minta dekat dia. Allah Taala tadi kan, bunayya ibn adam yaghdabu in sa'altahu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wahai anak Adam, kan, manusia marah kalau hang minta kat dia, tapi Allah marah kalau hang tinggalkan minta pada dia. Itu dia. Baik. Yang keempat, memohon pertolongan yang disyariatkan. Dibenarkan Allah adalah hanya meminta pertolongan kepada Allah agar ia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang engkau hadapi. Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Hatta minta tolong kepada Nabi SAW di dalam kubur dia pun terminta, ya Rasulullah, tolong kau tengoklah umat kau ni, ya Rasulullah, kan, kau tolonglah kami, kau tengoklah orang Islam di Palestin sana, ya Rasulullah, kan, teruklah mereka sekarang, kau tak tahu, ya Rasulullah. Itu doa yang syirik, kan. Di mananya orang beriman ahli sunnah wal jamaah ni bainal ifrati wat tafrit, kan, tidak macam tu biarkan tinggal macam tu saja, dan tidak terlampau hulu sangat, melampau-lampau sangat kan. Saya tengok ada satu orang warga Indonesia, kan, ketika dia kubur kat kubur Nabi sallallahu, dia buat macam mana tau? Dia buat macam tu. Macam tu dia buatnya. Kan? Sambil-sambil dia jalan mengundur keluar dia kan, ni apa nama makan Nabi sallallahu tu kan, ada lorong kan. Jalan mengundur, tangan dia buat macam tu. Ini macam Tok Guru Sholin lah. Kan? Ini semua cerita dengan serbannya, dengan jubahnya, cerita lah.
kan? Tapi kerja apa dia buat tu, ya Allah, kan? Kita tengok, kita geleng kepala, kita kata buat apa tu? Dia tahu dengan keadaan matanya yang agak terpejam lah. Kalau dia pejam mungkin dia terbah. Tapi mata dia macam tu lah kan. Sambil dia, tak tahu lah mungkin cara dia, Allah Alam, benda tak ada dalam syariat yang Allah Ta'ala ajak tadi kan. Itu. Kita tengok benda yang pelik-pelik kan. Kita tengok benda yang pelik-pelik. Kalau manusia ni berkumpul di satu tempat dengan bilangan yang cukup ramai, banyak benda-benda yang pelik kita tengok kan. Allah. Hak pergi gunting kalau muka bawah apa ada. Macam-macam lah. Itu dia. Hak pergi tasbih, cari tasbih kayu koka apa ada. Kena penipu apa arak apa ada. Itu depan mata saya lah. Dia tanya, ni tasbih kayu koka ada tak? Indonesia. Minta maaf kalau Indonesia jangan marah kat saya. Sebab tengok dia cakap selain Indonesia kan. Arab betul kata, ada. Dia ambil tasbih yang hak plastik tu kan, hak jenis kan. Apa nama tu yang bila letak dalam gelap dia bercahaya sikit kan. Dia kata ini plastik bukan kayu. Oh, dia kata agak yang lain. Maknanya dia kena tipu lah. Dia tanya berapa rial. Arab tu kata 400 rial. Woi, ni bukan original. Dia kata ini plastik 40 rial. Ni saya bukan rekod ni, tengok depan mata saya sendiri kan. Saya kata padan muka kena menipu kan. Tu bodoh tak nak belajar. Ini misalnya kepada para nabi dan wali yang telah meninggal atau kepada yang masih hidup tetapi mereka tidak hadir. Yang tidak hadir di depan kita. Nabi SAW dah wafat. Dia pun marilah alasan, kan Rasulullah dengar apa yang kita cakap apa semua. Kan? Bukankah bila kita bagi salam, kita selawat pada dia, Allah Ta'ala sampaikan selawat dan salam kita pada dia. Kita berhenti dekat mana dalil cerita. Jangan duk berlebih-lebih. Dekat mana dalil cerita bahawa selawat kita tadi disampaikan kepada Nabi SAW, dan salam kita tadi kan sampai kepada Nabi SAW, dekat tu saja. Bukan dalil cerita bahawa Nabi boleh aminkan doa yang kita berdoa dengannya, kan? Dan Nabi pun boleh ambil temu janji dengan kita apa semua. Itu semua cerita orang reka. Tambah dalil cerita dekat tu saja. Tapi dia pergi ambil dalil tu, dia pergi perbesarkan cerita jadi panjang. Tanya dia balik, hadis sebut macam tu ke? Tak ada pun. Tak ada pasal apa hang buat macam tu. Macam orang kita lah pergi tanam pokok atas kubur tu kan. Tanya pasal apa? Supaya kubur ni pokok ni bertasbih untuk orang dalam kubur tu. Yang pokok tu bertasbih tu kita faham lah. Tapi hak untuk orang dalam kubur tu ada ke? Hak tu hang tambah. Tu dia. Tu dia tambah. Macam tu. Mereka tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, tidak mendengar doa, dan kalaupun mereka mendengar tentu tidak akan mengabulkan permohonan kita. Demikian seperti dikisahkan oleh Al-Quran tentang mereka. Adapun meminta pertolongan kepada orang yang hidup, yang hadir, untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti membangun masjid, memenuhi hajat atau lainnya, maka hal itu dibolehkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantulah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah biasa akan berada dalam membantu hambanya selama mana hambanya itu dalam keadaan membantu saudaranya. Bila kita bantu saudara kita, kan? Allah akan bantu kita. Selama mana kita dalam keadaan membantu saudara kita. Kalau nak bantuan, Allah Ta'ala sentiasalah membantu saudara kita yang memerlukan. Di antara pertolongan, contoh meminta pertolongan kepada orang yang hidup yang dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 15, cerita Nabi Musa AS. Cerita ni cerita kisah Nabi Musa kan. Orang yang gagah perkasa tadi kan. Dia punya masa lagi tak tahulah macam mana kan. Kita tak pernah tengok. Tapi biasanya orang yang masa bola-bola macam buah nangka tu, memang dia tu memang kuat lah kot. Tapi dia kata hang tengok ada berulah banyak-banyak, tapi nak langkah 3 tangkah masjid tu pun tak larat dah. Nak 3 tangga masjid tu nak naik pun tak larat dah. Walaupun badan bola-bola kan. Tapi Nabi Musa AS tadi cerita dia macam tu lah kan. Allah sebut dalam surah Al-Qasas 15 sampai ayat 28 kisah, sampai habislah kisah Nabi Musa tu kan. So tadi Allah kata wa dakhala fil madinati khaifan yatarqab fa idza anjana fa idza istansaruhu fa idza alladhi istansarahu bil amsi yastasriqu.
Cerita kisah sebelum tu dia pukul orang dah. Dia pukul orang sebelum tu kan. Ketika maknanya wadakhala fil madinati, kan? Wa wajada rajulaini yaqtatilani, hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi. Masa dia masuk dalam Madinah bandar tadi, dia tengok ada dua orang duduk bergaduh, satu daripada kumpulan dia iaitu Bani Israel lah, dan satu lagi daripada musuh dia iaitu Puak Qibti ni, Firaun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka geng dia tadi minta tolonglah Bani Israel tadi kan, minta tolong kepada Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka Nabi Musa pun tumbuk dia sekali mati. Qala hadha min amali syaitan. Dia kata ni bukan kerja aku, ni kerja syaitan, dia kata. Dia sandarkan keburukan tadi kepada syaitan. Qala an Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dia kata, Tuhan aku dah zalimi diri aku, ampunkanlah aku. Faghfara lahu. Esok pula macam tu. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Maka pagi esok tu di bandar tu dia takut-takut, tengok nak keluar bertakut, orang nak cari dia. Okey. Maka fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi, ayat tadi kan. Kemudian hak seorang tadi, orang hak semalam juga, dia tengok Musa, dia minta tolong pula dekat Nabi Musa. Kan? Dia tengok Nabi Musa minta tolong pula. Nabi Musa nak tumbuk pula lah. Nak tumbuk pula lah kawan tu tadi kan. Maka orang nak kena tumbuk, dia kata apa? Ya Musa, hai Musa, kan? Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams? Hang nak bunuh aku macam mana hang bunuh orang kemarin? In turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslihin. Hang nak jadi orang jahat ke, samsing debel ke atas muka bumi ni? Hang tak mau jadi orang baik ke? Kisah Nabi Musa alaihi salam mencerita tu. Jadi maknanya nak kata boleh kita minta tolong pada orang yang mampu buat amanat tolong kita tadi lah pada perkara yang dia mampulah. Itu cerita dia. Al-Quran ni pengajaran ilmu. Juga firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi, yang ayat ujung-ujung kat surah muka surat yang dua muka surat terakhir tu kan, kisah Zulkarnain tadi. Maknanya Allah Ta'ala cerita tentang satu puak tu, qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Dia kata, hai Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj ni dua buat jahat, rosak atas muka bumi. Kan? Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Mau tak kami upahkan engkau supaya engkau buat satu tembok yang boleh halang di antara kami dan mereka? Kan? Dia kata, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku daripada nikmat dan kekuatan ini cukuplah, memadai untuk aku, kata Zulkarnain. Fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Tolonglah aku, kata Zulkarnain. Aku nak buat tembok. Tolong aku, tolong. Jadi kita membantu untuk buat tembok antara kamu dan antara Ya'juj dan Ma'juj. Itu dia. Habis kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita baca sikit nota ni kalau boleh lah. Tak boleh insyaAllah baca itulah. Tadabbur ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bahasa ni seadanya sajalah. Kan? Kalau ada pakar bahasa, minta maaf lah. Kan? Al-Fatihah adalah satu surah yang terbesar dalam Al-Quran. Surah yang paling besar dalam Al-Quran. Kalau orang tanya ayat yang paling besar, ayat apa? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Surah yang paling besar dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kan? Itu dia. Dan dalam Al-Fatihah itu ada lagi yang terhebat, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah inti Al-Fatihah, bahkan inti Al-Quran seluruhnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini mengumpulkan segala hakikat dalam agama. Apabila seseorang hamba membaca ayat ini, maka dia telah mengakui dengan dua perkara yang sangat agung. Pertama, pengakuannya bahawa dirinya adalah seorang hamba yang hanya mengabdikan diri kepada Tuhannya. Segala ibadat, solat, harapan ni Arab panggil ar-raja'u, harapan, mengharap, perasaan cinta, takut, mahabbah, al-khawfu, tawakkul, penyerahan diri hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala semata-mata, tidak kepada lainnya. Yang pertama. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dibacakan dengan sabdu iyyaka. Kalau baca iya, dia jadi cahaya matahari.
Kalau iyyaka, cahaya matahari engkau, na'udzubillah lah. Okay, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam mentafsirkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sabdu iyyaka. Tak payahlah teruk sangat, tapi sampai was-was dalam solat pula. Tak habis lagi lah. Kesian. Tak masuk tu imam yang takbir sampai 16, 12 harakat takbiratul ihram, 12 harakat takbiratul ihram. Kita dah penat dah tunggu bila aku nak boleh takbiratul ihram ni. Pasal apa? Tak masuk qasad ta'arud ta'yin. Lafaz dalam hati tu sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat jadi imam kerana Allah Ta'ala. Kan? Ada tinggal apa tak? Oh, tinggal pula buat lain pula. 12 harakat takbiratul ihram. Di mana? Di mana sajalah. Sekejap dia buka-buka tengok ustaz ni kata kat aku. Itu dia. Dia tidak memohon sebarang bantuan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala untuk mencapai. Ta'ala, T itu huruf besar lah ustaz. Kan? Untuk mencapai segala hajat. Untuk mencapai segala hajat. Menghilangkan segala kesusahan dan duka cita. Memperkenankan doa. Memastikan kelangsungan cita-cita. Dan menyembuhkan segala kesakitannya. Ini isti'anah. Kan? Al-isti'anah minta. Tadi al-ibadah. Yang kedua al-isti'anah. Dengan bacaan ayat ini maka seseorang hamba telah membuat pengakuan kepada Tuhannya bahawa segala kerajaan, kekuasaan dan kekuatan yang mutlak dan sempurna hanya miliknya subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sifat rububiyah, pentadbiran, ilmu, kurniaan, nikmat dan rahmatnya yang maha luas, tiada terbatas, meliputi segalanya, yang tiada sesuatu pun tersembunyi dan terlepas dari kehendaknya. Ayatnya ringkas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tersirat dalamnya segala makna yang agung dan hakikat yang tersembunyi. Makin kita menyelidiki, makin banyak kita dapat. Lepas tu dapat kata tajid fil Fatihah al-ajaib. Kata orang, kata ulama, kamu akan dapati dalam surah Fatihah tu macam-macam keajaiban. Berubat orang sakit, kan? Berubat kita sakit, Al-Fatihah. Kisah sahabat tu kan, semua tahu hadis tu kan, hadis Al-Fatihah tu. Oleh itu hendaklah setiap Muslim bersungguh-sungguh menghayatinya. Kita kena menghayati sungguh surah Al-Fatihah ni kan. Walaupun ialah kita ni sampai semua orang boleh baca kan, tapi penghayatan dan kefahaman dia tu yang nak kena kan, seiring dengan bacaan kita. Ayat ini dah didahulukan dengan pengakuan ibadat sebelum memohon pertolongan. Ibadat mengakui dulu kelemahan kita sebagai kita ni hamba kan. Kerana ibadat adalah hak Allah Azza wa Jalla yang mesti ditunaikan oleh setiap hamba. Berdoa memohon pertolongan pula adalah hak makhluk. Maka tidak diragukan lagi bahawa hak Allah mesti didahulukan atas hak makhluknya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ayat ini jelas mengajarkan kepada setiap hamba bagaimana beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu mendahulukan hak, perintah dan larangannya atas segalanya adalah pengakuan yang sebenarnya terhadap keagungan dan keesaannya, juga menunjukkan kepatuhan hanya kepadanya. Dua kata kerja dalam ayat ini mengisyaratkan kepada bilangan ramai. Iyyaka na'budu, kami sembah, padahal kita baca kan seorang ya. Kenapa tak letak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Ni kan? Ini mengingatkan kepada seseorang Muslim bahawa hubungannya dengan jemaah kaum muslimin tidak boleh diputuskan. Allah pun sebut dalam Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kata bilangan ramai juga mengisyaratkan kepada sikap tawaduk yang lahir dari pengakuan tersebut. Yakni ialah kalau perkataan dhamir ramai itu daripada hamba, cerita kata tawaduk. Kalau dhamir ramai daripada Allah Ta'ala tu cerita kata keagungan, ta'zim. Itu dia beza dia. Allah Ta'ala kata kami kan. Itu nak tunjuk kata keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau daripada hamba, nak cerita kata kelemahan dia, hajat dia kepada Allah. Itu dia. Yakni seseorang hamba apabila dia membuat pengakuan penghambaan dirinya terhadap Tuhannya, serta memohon kepadanya dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan bilangan ramai, maka ini mengingatkan dia bahawa setiap ibadat bukan hanya darinya seorang,
bahkan dikongsi oleh kaum muslimin yang lainnya. Jangan duk hebat, rasa hebat lah, bukan hang seorang sembahyang duha. Makcik aku sembahyang duha juga. Cerita aku, pagi ni aku dah buat duha dah. Awak hang seorang lah buat duha. Aku hari ni puasa Khamis. Awak hang seorang lah puasa Khamis. Dia berasa dia seorang yang buat benda tu kan. Jadi maknanya itu dia. Supaya dengan itu terangkat dan hilang dari dirinya perasaan ujub, kagum pada diri sendiri. Dia tak kata aku buat, padahal kami buat. Kan? Jangan kata saya. Kawan dia kata aku pun ada juga sebab tersebut kami. Walaupun kawan dia tak cakap, kawan dia berasa hati jugalah kan. Padahal kita sama-sama buat, hang kata aku buat. Saya yang telah menghasilkan peluru berpandu ini umpamanya. Rupanya berapa ramai saintis duk buat dengan dia. Dia kata dia. Anda marah kawan tadi. Tu. Jadi terangkat rasa takjub pada diri. Seolah-olahnya dia berkata, ya Tuhanku, tiada satu pun ibadatku yang hanya aku sahaja laksanakannya. Akan tetapi ibadatku bersama saudara-saudaraku, itulah yang menjadi tempat pengakuan dan tawasulku kepadamu. Kan? Bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan ibadat yang kita buat. Maka dengan pengakuan ini, seseorang hamba tidak akan merasa dirinya hebat dalam beribadat kepada Tuhannya. Dengan perasaan ini akan lebih dekat kepada makbulnya sesuatu doa. Kerana amalan orang yang ujub dengan ibadatnya tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tidak akan diterima doa setiap orang yang takabur, sombong. Kemudian didahulukan ibadat atas mohon pertolongan dalam ayat ini, menyamai pembahagian surah ini. Yakni surah ini juga dibahagikan kepada dua bahagian. Al-Fatihah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, aku bahagikan solat dua bahagian, sebahagian untukku dan sebahagian lagi untuk hambaku. Jadi sampai tak iyyaka na'budu tu kan. Atang tu 3,5 ayat untuk Allah, 3,5 ayat lagi untuk hamba. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Menurut pendapat yang sahih, ia dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Separuh darinya untuk Allah Azza wa Jalla dan separuh lagi untuk hambanya. Sebab itu bila hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala kata hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antara hambaku. Walil abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang dia nak minta. Kemudian kita pun baca ihdinas siratal mustaqim. Doa yang sangat agung. Itu dia. Dalam Islam ada dua pembahagian yang perlu diketahui. Sebagaimana sebahagiannya ibadat dan sebahagian lagi memohon pertolongan. Maka tidak sempurna Islam seseorang sehingga dia pastikan kedua-dua bahagian ini terlaksana dengan sempurna, iaitu ibadah dan isti'anah. Kena seiring kedua-dua tadi. Hamba Allah yang terbaik ialah orang yang melaksanakan kedua-duanya, yakni ibadah dan mohon pertolongan. Al-ibadah wal isti'anah, dengan bersungguh-sungguh mengikut cara yang terbaik, maksudnya yang Nabi ajarlah. Hamba yang keji ialah yang meninggalkan ibadat serta tidak memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala bagi menunaikan segala hajat, melapangkan dada, menghilangkan musibah, memudahkan segala urusan. Dia tak minta kepada Allah Ta'ala. Ibadat pun tak, macam mana nak minta? Ada lagi dua jenis hamba yang perlu dinyatakan. Pertama, mereka yang melaksanakan ubudiyah tetapi meninggalkan isti'anah. Itu dia. Dia ibadat tapi dia tak berapa sangat minta dekat Allah Ta'ala. Ini terjadi kepada sebahagian orang-orang soleh, di mana dia melakukan segala perintah Allah Ta'ala, meninggalkan semua larangannya, tetapi hanya sedikit ibadat dan permohonannya kepada Allah Ta'ala. Sikit yang dia buat, sikit yang dia minta. Kan? Kira nak pergi minta kat ustaz kan? Macam lah ustaz tu dia boleh bagi kan? Tolong doa tu boleh lah. Dengan itu dia tidak dapat merebut keuntungan yang banyak. Sangat kurang dalam dirinya kesedaran bahawa dia teramat memerlukan kepada bantuan Allah Ta'ala. Kesedaran itu kurang ataupun tak ada. Yang dengan kesedaran itu dia akan sentiasa sujud, merendah dan menghina diri, memohon kepada Rabbnya yang maha gembira, menunaikan segala permintaan hambanya. Jadi bila ada kesedaran tadi kan, kesedaran ini mestilah datang daripada ilmu. Sebab tu lagi banyak kita tuntut ilmu, jadilah kita macam pohon padi, pokok padi tu kan. Dia makin besar, isi dia makin besar, makin berat, masak berat macam itulah dia pokok padi. Allah Ta'ala menurunkan berbagai ujian supaya hanya kepadanya sahaja dipohon segala hajat dan pengharapan, agar dia memperkenankan setiap permintaan. Allah turunkan ujian ada sebab dia kan, supaya kita tadi
Minta dan mohon kepada dia. Kesedaran inilah yang menjadi penenang jiwa bagi seseorang hamba. Ini dia ubat pelali yang penenang yang sebenarnya. Kan? Itu dia. Dikala bermunajat kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengasihani, lalu tenggelamlah dia dalam kelazatan doa dan pasrah kepada Rabbul Jalil. Jiwanya amat terhibur dalam membentangkan luahan keinginannya kepada penciptanya. Nak apa minta lah pada Tuhan. Teringin kan, teringin. Tiba-tiba dapat halai ataupun mati tak dapat, Allah bagi. Kan, Allah bagi. Tapi kita ni, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kamu ni nak cepat sangat. Allah Ta'ala kata, inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'uhum yawman thaqila. Kan? Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilah. Mereka ni nak cepat sangat, kalut. Nak cepat sangat, semua nak cepat kan. Semua nak express, automatic semua. Order nak orang hantar tu. Kan kau tu nak kena masak dulu. Lepas tu marah. Pasal apa lambat sangat? Yalah tengah duk goreng, dia kata. Kalau nak hak kemarin dah, dia kata. Kari mamak 3 hari lagi sedap. Duk perangai tu lah. Ini dia. Baik. Golongan ini tidak mencapai darjat kesempurnaan iman kerana jahil dengan hakikat isti'anah dan lalai daripada meneladani para nabi alaihimussalatu wassalam yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam beristi'anah dan membentangkan segala hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana keadaan Nabi Musa alaihissalam, alaihi wa ala nabiyyina salam, yang secara tidak sengaja membunuh seorang lelaki Qibti, tadi disebut tadi kan. Lalu datang kepadanya seorang lelaki daripada hujung bandar mengingatkannya tentang bahaya. Lalu baginda lari membawa diri tanpa bekalan dan teman yang mengiringi. Seorang-seorang lari, tak ada bekalan apa. Lari bawa diri macam tu saja. Bukan lari Sungai Mencalar mai Taman Tun. Itu tak apalah. Ini jauh ni, nak pergi ke Madian daripada Mesir ke Madian tu kan. Tak tahu hala tuju. Jalan macam tu saja. Tu dia. Allah sebutlah kisah yang kita baca tadi kan. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Keluarlah Nabi Musa AS daripada Mesir tu dalam keadaan yataraqqab, duk pandang-pandang, dalam keadaan berhati-hati, takut tadi orang tangkap dia. Dia sambil dia berdoa, Rabbi najini minal qaumil zalimin. Tuhanku, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana. Bila dia sampai ke arah Madian. Siapa pernah pergi ke Madian? Tak pernah pergi ya? Tengok dalam tu dah lah, tengok dalam tu kan. Sekarang ni mudah kan, tengok macam mana rupa Madian. Tulislah Madian. Kan? Keluarlah, ni dia gambar rupa bentuk negeri Madian, tempat Nabi Syuaib alaihi salam tu kan. Itulah dia tempat Ashabul Aikah. Madian tu. Ashabul Aikah kan. Kadzabat Ashabul Aikatul Mursalun kan. Maksud dia Ashabul Aikah. Aikah ni pohon Syajarul Multaf. Dia kata Imam Tabari dalam tafsir dia. Kan? Itulah dia penduduk Nabi, kaum Nabi Syuaib yang duk mengurangkan timbangan tu kan. Puak Al-Mutaffifin tu kan. Kisah dia ni puak Nabi Syuaib. Kisah dia. Jadi Nabi Musa pergi ke situ tu Madian tadi kan. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana. Bila dia menghadap ke arah Madian, negeri Madian tu lah. Qala asa rabbi, dia kata kan, semoga Tuhanku ayah dia ni sawa as-sabil, beri kepadaku petunjuk jalan yang lurus. Nabi Musa AS seorang Nabi berdoa macam tu rupa dia kan. Kita ni lagilah kena lebih doa lagi kepada Allah Ta'ala. Qala asa rabbi ayah dia ni sawa as-sabil. Itu dia. Dalam keadaan yang kita cuba bayangkanlah keadaan tu macam mana kan. Keletihan, kelaparan, lapar. Sebab Nabi tu manusia juga kan, nak makan juga. Setelah sampai di kawasan lembah berair di Madian, baginda menolong 2 wanita muda. Ini anak Nabi Syuaib kan, kisah dia kan. Tanpa mengambil upah, dia pergi tolong, dia tengok ni kan. Dia sampai-sampai di situ tengok ramai orang duk berkumpul di situ, tengok ada budak perempuan 2 orang duk jauh pada orang ramai tadi kan. Adalah kambing-kambing mereka tu. Dia kata, ma khatbukuma. Dia kata pada 2 wanita tadi, apa masalah kamu ni? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Inna abana shaykhun kabir. Dia kata kami tak boleh nak bagi minum kambing-kambing kami tadi. Sebab apa? Lagi orang lain tak habis kan. Depa semua orang lelaki-lelaki, kami orang perempuan. Pak kami tua tak larat dah. Dia tengok macam tu, fasaqa lahuma. Dia pun tolong bagi minumlah kepada
Binatang yang hak budak perempuan 2 orang tadi kan, lepas bagi minum dia tak ada mengurat budak 2 orang tu. Nabi kan, macam tu. Tak ada cerita panjang, tak ada sembang apa ni duduk di mana boleh, tak ada. Saya ni mai jauh kan, saya ni mai jauh, mai Mesir ni berapa hari saya tak jumpa makanan, letih tak kira, tak ada, tak cerita apa. Fasaqa lahuma, dengan tenaga dan kekuatan yang Allah bagi kepada Nabi Musa alaihi salam, dia tolong bagi minum kambing-kambing budak perempuan 2 orang tadi, tak tanya sepatah apa. Thumma tawalla ila dhill, kemudian dia pergi cari tempat mana ada pokok-pokok teduh, pergi duduk tang tu. Tak berumah, tak ada. Bukan ada homestay, tak ada. Pokok lah. Lepas tu dia kata apa? Ittisal billahi ta'ala. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia kata, Tuhan, ya Allah, dia kata, sesungguhnya apa yang kau telah turunkan kepada aku ni daripada kebaikan, aku sangat berhajat kepadanya. Aku sangat berhajat kepada makanan, aku berhajat pada tempat tinggal, pada orang yang boleh jemput aku ke rumah dia apa semua kan. Lepas tu cerita dia panjang lagi. Budak tu pun mari pula kan. Fajaat wa ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyasta'jiraka. Mananya? Inna macam mana ayat Quran tu? Baca sendirilah, ustaz lupa. Kan? Ayat 27 28 tu, daripada ayat 15 sampai 28 tu kan. Kisah dia sampai maknanya Nabi Syuaib tadi dia kahwinkan. Tengok macam mana makbul dia doa tadi kan. Jadi kita sentiasa berdoa dan mengharap kepada Allah Ta'ala akan ada makbul doa tadi, cepat ataupun lambat. Orang panggil pergi rumah bagi makan, lepas tu bagi nikah dengan anak pula. Kan? Untung atas untung lah. Dah dapat makan, tempat tinggal, dapat isteri pula. Tak bayar, nak pergi bayar 15,000 apa semua kan. Tu dia. Upah dia macam mana? Upah dia hang duduk dengan aku, syarat dia hang bela unta aku, kambing aku, hang bela kambing aku sampai 10 tahun. 8 ke 10? 8. Sama ni Hijaj, 8 tahun. Wa in atmamta 10 famin indik. Kalau nak tambah 2 tahun lagi pun boleh juga. Kan? Kalau nak tambah 2 tahun lagi jadi 10 tahun lah. Tu baguslah kan. Jadi mana tu janji di antara 2 orang tadi. Cerita dia baca di rumah insya-Allah. Tapi seronok baca ramai-ramai, dia kata seorang-seorang tak seronok. Suruh anak kita baca, kita dengar ramai juga. Ataupun suruh suami kita baca kan. Tu. Baik. Nabi Muhammad SAW pula pada hari Badar ketika bertempur dengan pasukan musuh, baginda mengangkat 2 tangannya ke langit. Ini perang pertama dalam Islam, perang Badar. Ya kan? Sampai Allah Ta'ala kata kepada ahli Badar ni, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Hangpa buatlah, nak buat apa pun, aku dah ampun dah dosa hangpa. Cok ahli Badar ni sebagai ahli syurga. Itu dia. Berdoa, mengangkat 2 tangannya ke langit seraya berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhannya yang Maha Mulia. Doa baginda, ya Allah, kurniakan kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma anjis lima wa'adtani. Doa Nabi. Ya Allah, jika engkau binasakan jika binasakan kumpulan ini daripada penganut agama Islam, nescaya tiada yang akan menyembahmu lagi di bumi. Lan tu'bad ba'da hadha abada. Itu dia. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa amat terharu dan kasihan kepada baginda dengan kesungguhannya merendahkan diri dalam berdoa kepada Tuhan. Nabi SAW macam tu rupa dia. Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah permintaan Tuhan itu. Sesungguhnya dia pasti akan tunaikan janjinya pada Tuhan. Para Nabi alaihimussalam adalah 2 kali tuan, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Tuhan, tetapi tidak menegah mereka dari terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam menunaikan sebarang hajat, kerana mereka amat mengetahui bahawa memohon pertolongan kepada Allah adalah penyempurna bagi ibadat. Walaupun Nabi ni sentiasa dapat pertolongan, tapi dia tetap meminta. Kenapa? Kerana permohonan kepada Allah itu adalah penyempurnaan bagi ibadat. Itu dia. Golongan kedua, mereka yang memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala bagi mencapai hajatnya, walaupun hajat yang haram. Ini ada juga. Kan? Ya Allah, bagilah kena nombor ni, kenalah ya Allah, kenalah nombor ni. Tengok kena semua nombor tu. Dia kata Allah makbul doa aku, tengok. Okay. Itu dia ni. Golongan ini tidak mengambil berat tentang ibadah atau langsung tidak beribadat. Ini tak beribadat langsung.
Ini terjadi di kalangan ahli maksiat. Mereka banyak meminta kepada Allah Ta'ala segala hajat. Siap buat kenduri, panggil orang buat kenduri, baca Yasin, doa tahlil semua. Kan? Duit banyak, siap bagi siap dah. Kan? 30 hari baca Quran atas mayat aku nanti bila aku mati. Tetapi tidak meraihkan segala perintah dan larangan Allah, serta tidak mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama ada banyak atau sedikit, tak buat langsung. Minta-minta agak. Kan? Tu dia kata, tu aku minta dapat, aku tak sembahyang. Tapi aku dapat, tengok. Aku rumah besar pada hang sembahyang. Kan? Hang rumah kecil. Itu dia. Antara keajaiban ayat ini, seorang hamba dapat bertawasul dengannya sebelum membaca doa yang agung dalam surah ini. Ihdinas siratal mustaqim, doa yang sangat agung. Berdoa bertawasul dengan ayat ibadah dan isti'anah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berdoa dan bertawasul selepas tu kan. Terlebih diharapkan mustajabnya, kerana di situ ada pengakuan penghambaan diri orang yang beribadat terhadap Allah Azza wa Jalla, juga permohonan hajat hanya kepadanya sahaja. Jika dia ditanya, apa hajat paling utama yang engkau mahu supaya Allah Ta'ala menolongmu mendapatkannya, maka dia akan menjawab hajat paling besar sekali, ihdinas siratal mustaqim. Barang siapa yang sentiasa memuji dan mengagungkan Tuhannya, kemudian mengakui pula penghambaan diri kepadanya, tersangat diharapkan doa dan permintaan mereka akan diterima. Kesimpulannya, ayat ini amat tinggi kepentingan nilai kedudukannya bagi seseorang hamba yang beriman. Demi untuk mencapai kejayaan hidup dunia dan akhirat, maka mestilah direnungi dan dihayati ayat ini. Hanya taufik dari Allah Azza wa Jalla sahaja seseorang dapat mengamalkan dan menterjemahkannya dalam kehidupan seharian, serta dapat berfikir tentang keajaibannya. Ini semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghayati sepotong ayat Quran pun adalah taufik daripada Allah Ta'ala. Maka mintalah daripada Allah yang kekayaannya tidak terbatas itu. Oleh itu, seseorang hamba apabila dia berazam untuk melakukan sesuatu ibadat, contohnya puasa, maka hendaklah dia bermohon kepada Allah Ta'ala supaya menolongnya agar dia dapat melakukannya dengan niat yang ikhlas dan bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mohon supaya amalannya diterima. Ketika hendak solat, dia mohon agar dikurniakan kekuatan untuk melaksanakannya dengan penuh kekhusyukan, serta dijauhkan daripada was-was syaitan. Dia juga selalu mengulangi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Habis. Masa pun dah habis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fil ula wal akhirah. Itulah dia apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah silap daripada kesilapan saya sendiri, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dosa dan kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.